ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Ta'ala di atas keizinan daripada Allah, pilihan Allah kepada kita untuk sama-sama pagi ini kita berikan masa kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan limpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Baik, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi kita punya tadabbur kita, iaitu pada tafsir surah At-Takwir. Surah At-Takwir, surah yang ke-81 dalam Al-Quran. Surah yang ke-81, ada 29 ayat dan saya yakin kita tak habis hari ini. InsyaAllah kita akan go through satu persatu. Sebolehnya saya akan cuba lebih detail lagi supaya lebih mendalam, sebab pada surah yang sebelum ni, iaitu surah Al-Infitar, kita tak berapa detail. Jadi pada surah ni saya nak detailkan, sebab di antara saya dah ulang dah banyak kali dah, surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq adalah tiga surah yang sama. Okey, dia adalah tiga surah yang berpakej, kembar. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain falyaqra iza syamsu kuwirat iza samaa'u fatarat iza samaa'u syaqqat. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat suasana keadaan hari kiamat dengan matanya sendiri, kalau inginlah melihat, maka bacalah surah At-Takwir, bacalah surah Al-Infitar dan juga bacalah surah Al-Insyiqaq. Tiga-tiga surah ini bersamaan dan masing-masing bercerita tentang hari kiamat. Baik, cumanya pada surah At-Takwir ni Allah Ta'ala sebut ada 12 sumpahan. Ni banyak ni, 12 sumpahan. Selalunya pada ayat-ayat surah-surah di juzul amma ni, sumpahan Allah selalunya 1, 2, 3, 4 kan. Kebiasaannya 4, 5 tu dah banyak dah. Tapi pada surah At-Takwir Allah Ta'ala bersumpah sampai 12 sumpahan. Dan 12 sumpahan ni terpecah pada dua. Kita istilahkan sebagai 6 perkara sebelum 6 perkara. Dia mesti jadi 6 perkara ni sebelum jadi 6 perkara yang kemudiannya. Okey. Apa yang 6 sebelum dan 6 selepas ni, iaitu 6 perkara berlaku pada tiupan sangkakala yang pertama dan 6 perkara yang kemudian berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. Ini dia punya, kita sebut sebagai kronologi dia, turutan dia. Sebab itu ada satu pepatah menyebutkan kiamat ni berlaku macam biji tasbih. Maknanya kalau dia terputus, dia akan turun satu persatu, dia akan jatuh berguguran satu persatu. Dia tidak akan menjangkaui ataupun skip turutan-turutan tersebut. Dia akan berlaku secara continuous. Okey, yang ini yang kita akan lihat pada suasana berlakunya hari kiamat. Allah Ta'ala dah sebut cerita dah, ingatan ni. Nabi pun sebut detailkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sepatutnya insya-Allah yang ini menjadi satu pengajaran kepada kita semua. Apatah lagi tuan-tuan, kita pun baru masuk tahun Hijrah. Hari ini hari yang ke-15, 15 Muharram. Dan ini sepatutnya menjadi satu pengajaran. Masuk tahun baru bererti kita sedang masuk ke fasa umur yang baru, meningkat lagi satu usia. Sebab selalunya kita kalau mengira usia, kita ikut usia Masihi kan. Tapi sebenarnya kalau ikut Nabi SAW, usia Nabi tak ikut Masihi. Usia Nabi mengikut tahun Hijrah. Tahun Hijrah ni, dia adalah 2 tahun lebih tua daripada tahun Masihi. Sebab setahun Hijrah, dia kurang 11 hari daripada tahun Masihi. Sebab itu kalau sekarang ni, 1442 Hijrah, kita baru 2020. Dia kurang 2 tahun. Contohlah nak kira macam ni. Abang Syed umur berapa Abang Syed? Ya? Abang Syed umur berapa? 58. Tapi kalau ikut tahun Hijrah 60 tahun. Macam tu. Kalau saya 33, tahun Hijrah saya 35 tahun. Maknanya kalau kita tengok usia kita dari sudut tahun Hijrah, kita rasa kita dah tua sebenarnya. Berbanding kita tengok pada tahun Masihi. Okey. Jadi
Sebab Nabi macam tu juga. Nabi SAW ikut tahun hijrah Nabi SAW. Pengiraan usia Nabi itu mengikut tahun hijrah. Jadi kita pun tahu yang kita sebenarnya makin dekat dengan usia kematian. Yang lepas tu dah jauh meninggalkan kita dah. Dan yang kita tuju adalah kematian. Dan ini kematian sebahagian daripada kiamat kecil yang berlaku pada seluruh manusia. Tidak ada yang terkecuali. Okey, sebab itu Nabi menyebutkan kematian ni adalah sesuatu yang menghilangkan kelazatan dunia. Dan salah satu latihan mati ni iaitu pada saya lah, pada laungan azan tu. Sebab bila kita dengar azan, kita akan meninggalkan kelazatan yang kita buat. Kita sedang main dengan cucu, kita sedang buat aktiviti sekian, kita sedang buat itu, tinggalkan sebab kita nak sahut seruan azan. Sebab itu yang akan kita lalui masa mati nanti. Apa yang kita buat, kalau Allah kata itu timing yang kita akan dijemput oleh Allah, kita akan terpaksa tinggalkan semua perkara. Dan kita akan sahut seruan tersebut. Jadi latihan itu bermula daripada solat kita 5 waktu sehari semalam. Kalau kita rasa susah nak tinggalkan sesuatu ni untuk tunaikan solat ni, tuan-tuan bayangkan kematian nanti macam mana. Kita akan berasa dalam keadaan kita tak nak tapi Allah paksa kita balik. Masa tu memang kita rasa kita rupanya orang yang sangat mencintai dunia kita lah. Yang ini yang disebutkan sebagai, ada satu hadis Nabi SAW, penyakit umat akhir zaman nanti ada dua. Satu, dia terlalu cintakan dunia. Satu lagi, dia akan takutkan kepada kematian. Okay? Yang ni, penyakit ni kita boleh tengok pada diri kita, bukan nilai orang lain, tengok kita. Macam mana kita dengar azan, bersegera untuk dirikan salat berjemaah ataupun tidak. Sanggup ataupun tidak kita meninggalkan kelazatan-kelazatan dunia kita. Okey, baik. Untuk surah At-Takwir ni, dia bercerita tentang suasana kiamat pada tiupan sangkakala yang pertama dan pada tiupan sangkakala yang kedua. Kalau nak dibahagikan, dia punya chapter ni, dia ada 3 chapter. Chapter yang pertama, 6 perkara yang berlaku pada tiupan sangkakala yang pertama. Ia disebutkan pada ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Manakala pada ayat yang ke-7 sampailah pada ayat yang ke-14, ayat 13, ini cerita tentang chapter yang kedua, iaitu berkaitan tentang 6 perkara yang berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. Manakala pada ayat yang ke-14 itu namanya jawabul qasam, intipati pada sumpahan, apa yang Allah Ta'ala nak tekankan, nak highlightkan. Manakala pada ayat 15 sampai ayat 29, yang ini chapter baru. Ini chapter yang berkaitan tentang apa yang Allah nak dan apa yang manusia nak. Istilah kita macam ni, apa yang Allah nak versus apa yang manusia nak. Kita lebih utamakan pilihan Allah ke ataupun kita lebih utamakan pilihan kita? Sebab itu tuan-tuan, orang Arab dia ada satu pepatah, istilah dia. Dia kata apa? Kalau saya berdoa kepada satu hajat, kalau saya berdoa kepada satu hajat dan tak ditunaikan hajat tersebut, doa tu tak dimustajabkan, saya kalau saya berdoa satu perkara dan doa tu tak dimustajabkan oleh Allah, saya gembira. Tetapi kalau saya berdoa kepada Allah dan doa tu mustajab, saya gembira. Tapi kalau saya doa dan doa tu tak dimustajabkan oleh Allah, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lain, itu lebih saya gembira. Faham tak? Saya doa satu perkara, doa tu makbul, dia kata saya gembira. Tapi kalau saya doa satu perkara tak dimustajabkan, dapat benda lain pula, itu lebih saya gembira. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia kata kalau saya doa, saya mustajabkan apa yang saya doakan, itu adalah pilihan saya. Tapi kalau saya berdoa sesuatu perkara tak dimustajabkan, Allah tak mustajabkan, tapi Allah Ta'ala beri benda lain, itu pilihan Allah kepada kita. Jadi itu lebih kita gembira. Tapi hari ini kita terbalik, tuan-tuan. Yang kita nak dapat, kita gembira sungguh. Yang kita doa tak dapat benda lain, kita tak gembira. Sedangkan yang kita doa tak dapat, Allah beri benda lain, itu adalah pilihan Allah. Sepatutnya itu lebih kita gembira. Sebab ada sesuatu yang mungkin Allah Ta'ala dah janjikan, dah susunkan yang terbaik untuk kita. Okey, saya nak kerja dengan sekian syarikat, JLC ni tak dapat syarikat kecil je. Kita kata kenapalah Allah Ta'ala tak tunaikan doa saya, kan? Tapi hakikatnya mungkin syarikat yang kecil itu ada sesuatu yang baik, pilihan Allah untuk kita, berbanding apa yang kita nak doakan daripada Allah Ta'ala. Okey, jelas Baik, tengok ayat pertama dulu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala sebutkan,
idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu qadarat, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal isyaru uttilat, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal biharu sujirat. Ini 6 perkara yang berlaku pada tiupan sangkakala yang pertama. Allah Ta'ala sebut pada ayat pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari akan digulung. Tuan-tuan perhatikan kalimah idza. Idza ni dalam bahasa Arab, dalam ilmu grammar nahwu saraf, disebut sebagai fi'lul mudhari' ataupun kita sebut sebagai present tense. Okey? Present tense pada ayat-ayat dalam Quran, khususnya kalimah idza ni, dia lebih memberi maksud. Kan Allah Ta'ala sebut ni, idza ni maksudnya apabila. Tapi bila di present tense, bukan past tense, bermaksud Allah Ta'ala kata, yakinilah, percayalah, berimanlah perkara ni akan berlaku. Macam tu. Maknanya Allah Ta'ala sebut perkara yang akan berlaku, kamu kena percayalah, kamu kena berimanlah. Sebab zaman tu tuan-tuan, orang Quraisy, musyrikin, ini ayat Makkiyah ni, mereka tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan mereka tak percaya akan berlakunya kiamat pada saat tersebut. Jadi permulaan ni Allah Ta'ala gunakan dengan kalimah idza. Apabila sekiannya berlaku ni, Allah Ta'ala nak pujuk orang Quraisy, percayalah, yakinilah. Asyamsu, matahari ini, kuwirat, akan digulungkan oleh Allah Ta'ala. Okey, perhatikan kalimah kuwirat. Ini surah ni namanya takwir, datang daripada kalimah ayat pertama ni, kuwirat. Takwir maksud digulungkan. Cuma dari sudut ilmu nahwu saraf, kuwirat ni adalah past tense pula. Idza tadi present tense, kuwirat ni past tense dia. Beza kan selalunya, kalau past tense lah, present tense lah, tapi tak. Pada surah ni ada beberapa perkara yang dia tak normal susunan ayat dia. Kuwirat adalah past tense. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu nahwu dalam Quran ni ijazul lughah, dalam mukjizat Quran dalam sudut bahasa, bila Allah guna kalimah past tense pada perkara yang akan datang, sepatutnya present tense, tapi Allah guna past tense, itu menunjukkan perkara itu confirm jadi. Okey. Mula-mula Allah gunakan kalimah idza, itu present tense, untuk kata percayalah, yakinlah, berimanlah. Asyamsu kuwirat. Kuwirat adalah past tense dia. Sebab Allah Ta'ala kata matahari tu pasti akan digulungkan oleh Allah Ta'ala. Okey, matahari akan digulungkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Kalimah asyamsu kuwirat dari sudut ilmu nahwu, dia sedikit abnormal. Sebab dalam bahasa Arab, selalunya fa'il dia akan duduk di hadapan, kemudian baru diikuti dengan fa'il. Contohlah saya nak kata Muhammad pergi ke rumah dia. Yadhhabu, berjalan Muhammad. Yadhhabu Muhammad, jalannya Muhammad ilal bait, ke rumah dia. Fa'il tu ke depan, tapi ni fa'ilnya belakang. Kalau bahasa kita sebut ni ayat pasif. Kan ayat aktif, ayat pasif. Boleh puan? Ayat pasif, ayat aktif. Kenapa Allah Ta'ala gunakan ayat pasif di sini? Ada 3 perkara. Ada sebab dia. Pertama, sebab Allah Ta'ala tak nak sebut siapa yang melakukan, iaitu Allah. Allah hanya cakap matahari akan digulungkan. Sebenarnya Allah Ta'ala kata, aku Allah yang menggulungkan matahari. Tapi Allah Ta'ala tak sebut nama dia. Kenapa? Sebab ayat ni ditujukan kepada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy memang tak nak tahu cerita pasal Allah. Dia tak beriman. Dia tak meyakini dan tak percaya Allah Ta'ala. Boleh faham kan? Jadinya Allah Ta'ala tak sebut nama dia. Sedangkan itu memang kita yang beriman tahu ini Allah Ta'ala yang tentukan, Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah lah yang menggulungkan matahari. Tapi Allah Ta'ala tak sebut nama dia sebab ayat tu kena pada musyrikin Quraisy, yang mana seolah-olahnya Allah Ta'ala nak bagi tahu ia adalah perkara yang semula jadi, pasti berlaku nanti akan datang. Itu kerja Allah. Tapi Allah Ta'ala kata ini pasti berlaku, benda yang alami. Matahari yang terang benderang yang kamu nampak ni, tuan-tuan bayangkan Mekah, bumi yang tidak ada awan. Awan dia tak macam dekat Malaysia ni. Mereka nampak matahari tu hari-hari, sehari-hari. Jadi tiba-tiba dia membayangkan matahari tu akan digulungkan oleh Allah Ta'ala secara alami. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama tadi sebab orang musyrik tak percaya Allah Ta'ala, jadi tak perlu sebut nama Allah. Kedua, sengaja Allah Ta'ala tak sebut nama dia.
Yang ketiga, sebab Allah Ta'ala nak highlightkan kejadian yang bakal berlaku. Okey, ini peristiwa yang kamu kena tahu. Matahari yang terang benderang, yang sangat berkuasa ini, yang panasnya boleh rasa sampai ke bumi, satu hari nanti dia akan digulungkan oleh Allah Ta'ala. Saya nak bayangkan macam ni tuan-tuan. Kalau di Indonesia buat pembakaran terbuka, dia punya tanaman dia, jerebu dia sampai ke Malaysia kan, pembakaran tu adalah pembakaran yang besar-besaran. Tapi panas dia kita rasa tak? Tak. Tapi matahari yang bakarnya tak tahu berapa ribu kilometer daripada bumi, tapi kepanasan dia kita boleh rasa sampai ke bumi. So, kita tak tahu berapa panasnya matahari itu. Tapi kalimah kuwirat, dia ada 3 tafsiran. Pertama, kuwirat ni bermaksud Allah lipat. Kedua, kuwirat ni maksudnya Allah gulung. Yang ketiga, kuwirat ni maksudnya Allah lemparkan. Tiga-tiga maksud ni sebenarnya memberi maksud yang satu, iaitu matahari ni akan dipadamkan cahayanya. Hilang terus cahaya dia. Okey, matahari ni akan dihilangkan cahaya. Maknanya kiamat berlaku nanti dalam keadaan gelap gelita. Tema kuwirat ni, takwir ni adalah tema kegelapan. Berlaku nanti, kita bangun hari ni, kita rasa ni satu nikmat dan kita dah rasa biasa, benda ni berlaku yang secara normal. Bangun pagi, cahaya terang benderang. Tapi satu masa nanti, cahaya matahari ni akan dihilangkan. Sengaja Saya baca buku dunia surah apa yang ada dalam sejarah tentang tanda-tanda kiamat. Dia kata, dia salah satu tanda ni, dia kata malam tu tak akan timbul siang untuk tiga hari itu. Jadi orang yang bangun tahajud dia menunggu siang, tapi tak siang. tak siang-siang. Lepas 3 hari, matahari akan timbul, tapi akan timbul daripada Barat. Betul tak? Ya, betul. Okey. Baik. Okey. Jadinya pada kalimah kuwirat ni menunjukkan kiamat nanti akan berlaku dalam keadaan kegelapan, gelap. Okey, gelap. Dan ini sebenarnya memberi maksud siang sudah tidak ada lagi. Okey, maknanya siang dah hancur dah sebab Allah Taala telah hilangkan cahayanya. Baik, ayat pertama ni tuan-tuan, sebenarnya peristiwa Iza Syamsu Kuwirat sebenarnya ada raptai dia yang telah berlaku sepanjang hidup manusia di bumi ni. Dah ada raptai dia. Bila? Iaitu pada berlakunya musim gerhana matahari. Kenapa Allah Ta'ala mulakan surah awal ni dengan kalimah matahari? Sebelum ni kan guna kalimah langit kan, saya sebut lah. Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, artinya ini makhluk Allah yang paling besar pada zahir mata kita. Mana kita boleh nampak makhluk Allah yang besar ni pun akan pecah dan terbelah. Tapi pada permulaan surah Asy-Syams ni, surah Takwir ni, Allah mulakan dengan matahari sebab Allah Ta'ala bagi tahu sumber kehidupan manusia ni adalah daripada matahari. Tetapi yang manusia sangka matahari inilah Tuhan, matahari inilah berkuasa, hakikatnya matahari ni pun Allah Ta'ala tunjukkan dia bukan Tuhan. Sebab ada masanya matahari ni akan hilang fungsi dia, iaitu pada gerhana matahari. Tuan-tuan, gerhana matahari, kalau tuan-tuan tengok ni, Allah tunjukkan raptai berlakunya kiamat. Sebelum tu, tuan-tuan pernah terfikir tak, kenapa fenomena dunia ni, adanya gerhana matahari, adanya tanah runtuh, adanya tsunami, banjir besar, hanya gerhana matahari sahaja Nabi sunnahkan adanya solat gerhana dan khutbah gerhana. Tapi pada peristiwa banjir besar tak ada, tanah runtuh tak ada, tak ada sunnah solat sunat dia, tak ada sunnah khutbah dia. Hanya berlaku pada gerhana sahaja. Dia ada 2 sebab tuan-tuan. Pertama, sebab dia iaitu Allah Ta'ala nak tunjukkan yang mana manusia sangka matahari ni hebat, besar, dialah sumber kehidupan manusia. Hakikatnya Allah tunjukkan dia hilang fungsinya pada waktu gerhana. Kenapa? Sebab bila berlakunya gerhana, Allah Ta'ala tutup cahaya matahari sementara. Kalau dia Tuhan, tidak ada sesuatu yang boleh menghalang dia. Tapi Allah tunjukkan, ni tempoh 30 minit, sejam, 2 jam, matahari hilang fungsi. Tuhan mana boleh hilang fungsi kan? Dia sentiasa berfungsi. Jadi Allah Ta'ala tunjuk, matahari hilang fungsi dalam beberapa masa yang Allah Ta'ala nak. Dan yang menghalang matahari tuan-tuan, bukan objek lebih besar daripada dia, tapi bulan yang lebih kecil daripada matahari. Okey, nampak
Kenapa Nabi tunaikan solat gerhana dan khutbah gerhana? Sebab nak mengajar orang mukmin besarkan Allah pada waktu tersebut. Bukan sembah matahari, tapi besarkan Allah. Sebab yang menjadikan suasana tu adalah Allah. Dan yang kedua, sebab ini nak bagi tahu mengiyakan akan berlakunya hari kiamat. Kenapa tuan-tuan? Ni kajian bukan kajian ustaz-ustaz, asatidah. Ni kajian sains. Pada berlakunya matahari ni, gerhana matahari ni tuan-tuan, ada beberapa perkara yang pelik berlaku. Pertama, tidak ada tiupan angin. Angin akan berhenti pada berlakunya gerhana. Ini kajian sains. Masa tahun lepas, bulan 12, kita ada berlaku gerhana matahari, kalau tuan-tuan ingat. Saya masa tu ada kat Johor. Ada program di Johor. Kebetulan kita pun jumpa ada seorang asatizah ni, nama dia Ustaz Hanafi Abdul Malik. Dia ni antara pakar rujuk falak dekat Malaysia ni. Dia imam besar dekat Masjid Iskandar. Masjid Iskandar yang Bandar Iskandar tu. Dia imam besar situ. Dia buat sebelum berlaku gerhana pukul 12, pagi tu kita ada seminar gerhana matahari. Kaji kitab ni, buka kitab. Jadi ni dia bagi tahu, berlaku gerhana nanti angin berhenti. Oh, kita pun excited lah, betul ke tidak? Memang berhenti sungguh. Kemudian bukan saja angin berhenti, matahari hilang cahaya dia. Waktu berlaku gerhana ni, dia punya waktu dia macam waktu subuh. Maknanya cahaya tu baru menyingsing, tapi dia tak rasa panas, tak ada. Cahaya yang tidak ada, sebab dia masa tu dah ditutup dengan bulan. Okey, hilang. Ketiga, tuan-tuan, dia tu kalau ikut saintis punya kajian, yang UTM buat dekat Zoo Negeri Johor, dia tunjukkan haiwan-haiwan yang liar ni, khususnya ular ni paling sensitif dengan fenomena musim sejuk, musim panas, dia akan berubah. Dia kata masa gerhana ni, dah 2-3 kali punya kajian pada ular ni, dia kata memang ular akan tunjuk respon yang pelik pada waktu gerhana, iaitu dia tegak macam ni, macam patung, tak turun dan tak bergerak dalam tempoh gerhana tersebut. Yang ini nanti tuan-tuan jumpa nanti pada kalimah wa idzan nufus pada kalimah wa idzal wuhushu husyirat. Cerita tentang haiwan liar ni. Ada benda yang pelik Allah Taala sebut pada kalimah ni, pada ayat yang ke-5 nanti. Okey. Kemudian yang kita selalu dengar tuan-tuan, telur ayam tu kalau dia letak atas tu dia tegak masa gerhana kan. Ini kita selalu. Maknanya masa waktu gerhana tu itu raptai kepada berlaku peristiwa kiamat. Ni untuk pengajaran kepada kita. Kamu nak tengok suasana tu, ni aku tunjukkan pengajaran. Satu, kamu besarkan aku. Satu lagi, kamu tengok ini adalah raptai, rehearsal sebelum berlakunya suasana yang sebenar. Sebab itu peristiwa itu menunjukkan kepada kita kiamat mesti terjadi. Pasti akan berlaku. Baik, jelas tuan-tuan ayat pertama ni. Baik, kita tengok ayat yang kedua. Allah Taala sebutkan wa idzan nujumun kadarat. Dan kata Allah Taala, apabila bintang-bintang an-nujum kadarat, dia akan berguguran, dia akan berjatuhan. Perhatikan kalimah kadarat kat situ. Kalimah yang ketiga pada ayat yang kedua tu, kadarat tu dia datang daripada kalimah kadara, kaf dal dengan ra. Kadara ni ada beberapa maksud. Kalau tengok dalam kamus Marbawi, dalam kamus Melayu Arab ni, kadara ni ada 3 maksud. Pertama, berlumpur. Kedua, hilang cahaya. Yang ketiga, jatuh. Maknanya Allah kumpulkan 3 maksud ni dalam satu ayat dan satu kalimah. Artinya, pada waktu malam berlakunya kiamat, wa idzan nujumun kadarat, bintang ni akan hilang cahaya dia. Tak berfungsi seperti sedia kala. Saya ulangi sekali tuan-tuan. Mekah bumi yang tidak berawan. Bintang-bintang ni sentiasa bercahaya. Kita hari ni tuan-tuan tak tengok alam sebab kita sibuk tengok handphone. Siang malam tengok handphone. Siang malam. Orang dahulu dia tidak ada hiburan-hiburan dia, melainkan siang melihat alam untuk menenangkan, menggembirakan hatinya. Malam dia berbaring melihat bintang-bintang yang menyinari, yang menghiasi langit. Itu saja. Bahkan sebab itu kita tak pelik kenapa zaman Nabi, orang-orang jahiliah menjadikan bintang-bintang sebagai tilikan mereka. Sebab itu dia punya petunjuk dia. Tengok alam, itulah menjadi ways dia untuk mengembara, di situlah untuk dia tengok nasib dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala gunakan kalimah qadarat kat situ sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu bintang nanti dia akan berlumpur. Maknanya cahayanya hilang dan dia akan berjatuhan, berguguran. 2 ayat pertama ni tuan-tuan
Iza syamsu kuwirat menunjukkan siang pada waktu kiamat hancur, hilang cahaya dia. Wa idzan nujumu qadarat ni menunjukkan malam waktu kiamat hancur juga sebab bintang telah berguguran, hilang cahaya dia. Kalau siang tak ada, malam tak ada, apa yang berlaku tuan-tuan? Tak ada apa-apa tinggal dah. Kiamat tu maknanya dua ayat ni menunjukkan hancur dah. Dunia hancur, siang hancur, malam pun hancur. Jelas tuan-tuan? Boleh? Okey, boleh? Dan Allah ulang juga kalimah yang sama, kalimah idza. Percayalah, berimanlah, bintang-bintang akan berguguran. Qadarat tu pun adalah past tense dia. Ulang perkara yang sama, Baik, tengok ayat yang ketiga. Allah Ta'ala sebutkan wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Yang ini tuan-tuan ingat lagi surah Al-Qari'ah kita baca, Allah Ta'ala sebut wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang mana gunung-gunung ni dia akan seperti mana bulu-bulu kal ihni, bulu-bulu yang dihembuskan. Maknanya dia hilang dia punya berat dia, weight dia hilang. Dia ringan. Ringan tu maksudnya apa tuan-tuan? Ayat ni turunnya di Mekah. Mekah gunung dia bukan gunung pasir macam kita. Dia gunung batu. Batu secongok je tu. Letak gunung batu tu prap kat situ. Gunung batu ni bukan kecil-kecil, besar-besar. Tapi kata Allah, kiamat nanti dia akan diranapkan, dihancurkan jadi pasir, dia angkat, lepas ditiup oleh angin. Ringan sungguh. Saya nak bayang macam ni tuan-tuan. Ayat ketiga ni Allah Ta'ala tunjukkan satu landscape kiamat. Gempa bumi sedahsyat mana pun, 7 skala Richter, 10 skala Richter tak berlaku lah, sampai 9 je. Tak ada lagi gunung yang pecah dengan gempa bumi tu. Tapi kiamat hancur. Kita tak tahu berapa skala Richter berlakunya kiamat nanti. Yang ini gambaran Allah Ta'ala pada suasana kiamat. Maknanya objek-objek besar ni, matahari hancur, bintang-bintang berguguran. Bintang-bintang turun ni tuan-tuan, bukan ratusan, ribuan, jutaan ni bintang ni. Semuanya akan menghancurkan. Kita dah sentuh pada surah Al-Infitar sebelum ni. Dia jatuh atas bumi, bumi hancur juga, sebab dia macam meteor juga. Kemudian yang gini pula, gunung-gunung pula akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga ni dah cukup dah menjadi landscape, suasana, gambaran pada hari kiamat. Nanti tuan-tuan kita habis kelas, bila kita tengok alam, tengok matahari, panas matahari kita tak rasa dah. Ya Allah, panasnya sekarang ni, musim panas. Kita fikir satu masa nanti Allah padamkan cahaya kita. Masa tu baru kita tahu betapa pentingnya matahari, betapa pentingnya kepanasan hari ni. Nanti malam tengok bintang tuan-tuan, bukan sekadar suka-suka tengok bintang ni bentuk buruj ni, bentuk ni. Tapi kita fikir bintang ni nanti akan menghancurkan kita juga. Dan tengok gunung-gunung yang cantik, tuan-tuan dah sampai Switzerland, tuan-tuan dah sampai Balkan, tuan-tuan dah sampai macam-macam negara. Bayangkan gunung-gunung ni semua Allah Ta'ala akan hancurkan, akan ranapkan. Dan di situ nanti berlakunya hari kiamat. Okey, baik. Tengok ayat yang keempat tuan-tuan. Setelah Allah cerita tentang objek-objek besar, makhluk-makhluk yang besar, yang ini Allah Ta'ala sebut tentang makhluk-makhluk yang kecil pula. Wa idzal 'isyaru 'attilat. Kata Allah Ta'ala, dan apabila unta-unta akan ditinggalkan. Kalimah al-'isyar menunjuk kepada unta yang bunting. Dan isyar tu dia datang daripada kalimah asyara. Asyara tu maksudnya 10. Maknanya unta ni dia bunting 10. Maknanya nak beranak dah. Itu bunting 10. Bunting 10 bulan. Berarti tuan-tuan terfikir kan, unta ni dia beranak berapa lama kan? Dia mengandung, dia hamil bunting berapa lama? Unta ni dia hamil lebih daripada manusia. Manusia 9 bulan, dia 10 bulan ke atas. Lama lagi dalam perut dia. Okey. Jadi al-isyar ni menuju unta-unta yang bunting 10 bulan ni dia hampir-hampir hamil. Bagi orang Arab zaman tersebut, zaman Nabi ni, Badui ke Quraisy ke, unta-unta yang bunting maknanya dah sarat sungguh ni adalah unta yang paling mahal, yang akan sentiasa dijaga dan diperhatikan. Sebab apa? Unta ni mesin duit dia. Keluar ni, ni 5,000 rial, 7,000 rial, ni semua mesin duit dia. Dia akan jaga sungguh. Ni paling berharga. Unta dah berharga, tapi unta yang bunting 10 bulan ni lebih berharga. Dan kata Allah Ta'ala, utilat. Waktu tersebut, manusia akan tinggalkan unta-untanya. Tak peduli. Sedangkan itulah yang paling berharga. Utilat ni maknanya dibiarkan, ditinggalkan. Begitu je. Tanpa dia rasa benda tu adalah paling berharga. Dia hilang nilai dia masa tu. Baik. Ayat yang keempat ni tuan-tuan, mungkin fikir logik kita. Zaman kita pun tak ada unta. Zaman hari kiamat nanti, akhir nanti pun kita rasa macam unta tak adalah semewah yang kita rasa.
Tapi ayat yang keempat ni menunjukkan kepada semua perkara yang kita rasa bernilai, berlaku kiamat, dia akan hilang nilai dia. Ada orang tuan-tuan, dia mungkin rasa syarikat dia tu, empire, bisnes dia adalah perkara yang paling bernilai dalam hidup dia. Dia sehari semalam 24 jam, hidup dia untuk syarikat je. Inilah paling bernilai. Berlaku kiamat tuan-tuan, Allah jamin, wa idzal isyar, dan apabila percayalah unta-unta ni akan ditinggalkan. Allah Ta'ala bagi tahu manusia sayang mana pun syarikat dia, bisnes dia, dia akan tinggalkan. Dengan rela dia tinggalkan, sebab ada sesuatu yang lebih dahsyat yang menarik perhatian dia untuk dia fokus. Tuan-tuan boleh bayangkan suasana yang sangat dahsyat itu sampai orang tak peduli dah benda-benda lain. Orang beri perhatian pada perkara yang lebih dahsyat, lebih utama pada waktu tersebut. Kiamat berjaya tarik perhatian manusia supaya manusia biarkan perkara-perkara yang lain. Sebab itu kita jumpa dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala sebutkan ibu yang menyusu ni, anak yang masih menyusu badan ni, ibu tengah menyusu ni, bila dia berlaku kiamat, dia lepaskan anak dia. Benda ni tak logik tuan-tuan. Betul? Kan kalau kita lah rumah kebakaran, ada baby ni, ibu sanggup masuk rumah, ambil anak dia, macam mana dia tanggup rempuh semata-mata untuk selamatkan anak. Walaupun perkara tu dahsyat, tapi kiamat yang maha dahsyat ni, ibu sedang susukan anak boleh lepaskan anak dia. Yang sedang hamil boleh gugur. Nak cakap benda tu sangat-sangat dahsyat. Orang dah tak fikir benda lain dah. Orang fokus kepada apa yang sedang berlaku. Ada perkara yang sedang dahsyat sedang berlaku yang menarik perhatian dia lebih daripada perkara-perkara yang lain. Kalau ada orang sayangkan isterinya tuan-tuan, masa tu tinggalkan isteri. Yang sayang suami, tinggalkan suami. Yang sayang kawan-kawan, tinggalkan kawan-kawan. Yang sayangkan harta, rumahnya, syarikatnya, keretanya, semua akan tinggalkan. Sebab semata-mata untuk fokus dan beri perhatian kepada hari kiamat. Okey, ini peristiwa yang besar Allah Ta'ala sebutkan. Baik, ayat yang kelima, Allah Ta'ala sebutkan wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila haiwan-haiwan liar akan dikumpulkan. Okey, saya tanyalah pada semua, apa maksud haiwan-haiwan liar dikumpulkan? Kenapa berlaku kiamat haiwan liar ni dikumpulkan? Apa yang Allah Ta'ala sampaikan? Macam mana suasana tu? Kiamat, tiba-tiba haiwan liar ni berkumpul. Dan Allah sebut kalimah wuhush adalah kalimah haiwan liar. Dia bukan haiwan jinak, haiwan liar, wuhush. Okey, ada Abang Syed? Try. Kenapa Allah Ta'ala sebut kiamatnya haiwan liar ni akan dikumpulkan? Puan? Tak ada fungsi dah. Okey. Puan Syima? Baik. Ayat ni tuan-tuan kena tengok surah yang sebelum tu. Baik, sebenarnya mesej Allah Ta'ala kat sini, semua yang berlaku pada hari kiamat semua terbalik. Okey, tengok pada ayat surah Abasa. Tengok ayat yang ke-20, ayat yang ke-33. Surah Abasa, surah sebelum tu, surah 80. Tengok ayat 33. Allah Ta'ala kata apa? Fa idza ja'atis sakhah. Apabila datangnya satu terikan. Ini tiupan sangkakala lah. Maknanya ada satu suara jeritan yang paling kuat memekakkan telinga. Okey, tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirul mar'u min akhi. Yauma yafirru tu maksudnya tuan-tuan, manusia akan lari min akhi. Yafirru ni dia lari, tak cukup tanah ni. Lari daripada akhi, saudara dia. Dia tinggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan dia lari daripada ibunya dan bapanya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia lari daripada isteri dan juga anak-anaknya. Kemudian kata Allah, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, dan setiap orang daripada mereka itu pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Maknanya datang kiamat, orang manusia Allah kata dia lari daripada keluarga dia, lari daripada anak dia, isteri dia, mak ayah dia, kawan-kawan, semua dia lari. Yang ini nak tunjukkan manusia, sifat dia tak boleh lari daripada manusia. Manusia memerlukan manusia lain, kan? Tapi pada kiamat, hari kiamat nanti, dia tinggalkan keluarga dia, dia lari. Binatang pula yang selalunya berjauhan daripada manusia, tak bercampur, tiba-tiba hari kiamat dia berkumpul pula. Allah Ta'ala nak kata suasana masa tu terbalik. Nak kata huru-hara tu dia tak jadi normal dah. Binatang yang dia punya, apa kata istilah kita, fitrah dia,
Sepatutnya macam tu, terbalik. Manusia fitrahnya macam tu, terbalik. Ni gambaran dahsyat kiamat tu. Orang jadi hilang kewarasan lah, istilah kita. Hilang kewarasan. Benda tu dah jadi hilang pertimbangan. Semuanya berlaku dalam keadaan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia lari daripada manusia lain, haiwan pula berkumpul pula. Itu bukan nak cakap benda yang secara zahir maknawi dia haiwan. Memang ada yang kata, kalau tengok pada ular tadi yang pada musim gerhana bukan manusia saja takut tuan-tuan, tapi haiwan-haiwan pun takut dengan suasana yang Allah takdirkan itu, sampai masing-masing mungkin ketika itu haiwan-haiwan ni berzikir. Kita bayangkanlah, andaian saja ular masa berlakunya gerhana fenomena tu, dia berdiri tegak tu, dia pun mungkin terkejut dan takut sampai dia tegak kaku macam patung. Mungkin kerana zikir dan takutkan Allah Ta'ala. Maknanya hilang dia punya fungsi dia untuk nak makan orang ke, nak sengat bisa ke, nak cari makanan lain ke, tak ada. Dia dah hilang dah fungsi dia. Sebab mungkin kerana ketakutan kepada Allah Ta'ala. Jadi pada hari kiamat macam tu juga. Bukan manusia saja yang merasa dahsyat kiamat, tapi semua haiwan akan merasa berlakunya dahsyatnya pada suasana hari kiamat. Jelas Boleh Baik, berikutnya ayat yang ke-6. Ni peristiwa yang ke-6 berlaku pada tiupan sangkakala yang kedua. Pertama, wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan-lautan ini akan meluap apinya. Sujirat di sini tuan-tuan, ni adalah step by step berlakunya kiamat pada lautan. Kalau tuan-tuan tengok pada surah Al-Infitar, Allah Ta'ala sebut wa idzal biharu fujirat. Surah selepas tu wa idzal biharu fujirat. Fujirat maksudnya meluap. Sujirat maksudnya air tu dipanaskan. Okey. Sebelum tu, perhatikan kalimah al-bihar. Bihar ni dia datang dari kalimah al-bahar, lautan. Bihar ni maknanya air tu banyak sangat. Terlalu banyak lautan. Kita tahu dunia ni tuan-tuan 70% adalah lautan, 30% saja daratan. Kalau kita rasa dunia ni luas, bumi yang kita pijak ni luas, tanah ni, lautan lebih luas lagi. Okey, bergali-gali ganda daripada daratan kita. Dan Allah Ta'ala kata sujirat di sini dia adalah step yang ketiga. Step yang pertama, bila bintang-bintang berjatuhan dekat atas bumi ni, beribuan jutaan bintang jatuh, maka lautan ni dia akan meluap, airnya akan melimpah. Dan masa tu sungai, lautan, air tawar, air masin ni bercampur. Okey, bercampur. Dia dah berkeladak ni, dah bercampur. Kemudian dia akan melimpah masuk ke atas daratan. 70% ke atas darat, 30%. Itu benda yang biasa, melimpah. Saya cerita tuan sebelum tu. Saya sebelum ni ada kenalan lah. Dia Navy tuan-tuan, tapi dia imam dekat satu masjid. Dia sembang lah, dia kata kalau ustaz perasan pergilah sekitar masjid mana-mana ni, selalunya tentera-tentera yang, saya minta maaf sebut ni adalah kan, dia kata kebiasaan tentera yang duduk jadi guard ni selalunya daripada angkatan tentera darat, dia kata biasa. Sebab mereka memang dilatih macam tu kan, berani duduk dalam gelap. Jadi kalau guard-guard ni selalunya bekas-bekas tentera darat. Tapi kalau tahu imam-imam yang jaga jadi Bilal di surau ni selalunya Navy dia kata, tentera-tentera laut pula. Sebab dia kata kalau kami duduk laut Ustaz, dia kata berbulan-bulan, 7-8 bulan ni kami tak jumpa darat, kita rasa kita paling kecil dekat atas lautan tu. Kapal besar ni, dia kata kapal macam-macam, merah mawangsa lah, tapi bila duduk atas lautan kita rasa kecil sangat, kita nampak semua laut. Dengan dia kata kalau ombak tu, bila naik ombak macam ni, dia kata duduk atas, bila ombak tu hempas, duduk paling bawah, tengok ombak dekat lautan, dia duduk dalam lautan kan, ombak tu kan macam tu, dia tarik kan. Dia kata bila jatuh tu nampak air kat atas. Duduk kat bawah tu, dia kata memang takut sungguh. Dia kata selalunya Navy ni bila dia pencet jadi imam, jadi Bilal, sebab taubat. Dia tak cerita taubat. Bila Allah Ta'ala sebut bihar, tuan-tuan, saya bila kaitkan dengan cerita Tuan Haji ni, imam ni, saya cuba bayangkan, ya Allah Tuhanku, kalaulah lautan ni melimpah. Sekarang ni Allah kawal lautan ni, dia duduk di tempat dia. Allah limpahkan lautan ni tuan-tuan, bukan sekadar melimpah hancur kita ni, tapi Allah Ta'ala sebut sujirat, dipanaskan air tu. Makna air tu dah bertukar menjadi minyak dan membakar semua. Boleh faham tak kat situ? Air tu jadi minyak dah dan dia membakar. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala sebut kalimah wa idzal bukan. Allah Ta'ala sebut wal bahril mashur. Di dalam lautan ni dia ada tanah yang berapi.
Ini kita tahu kalau kita belajar sains, dia ada lava dalam ni kan. Yang ini yang akan keluar dan dia akan ditiup, ada hidrogen dan sebagainya. Dia akan tiup lautan tu akan berapi. Dan sebahagian ulama tafsir dia katakan, ni riwayat ini dibawakan oleh Sayyidina Ali daripada Ibn Jarir. Dia kata Ali pernah bertanya kepada seseorang daripada kaum Yahudi. Kata Ali, di manakah neraka Jahannam itu? Ini Ali tanya pada orang Yahudi ni. Orang Yahudi kan dia ada kitab Taurat dia. Kat mana neraka Jahannam tu? Orang Yahudi tu kata neraka Jahannam tu berada di lautan. Dan kata Sayyidina Ali, aku tidak menilai ucapannya itu melainkan benar belaka. Maknanya nak memberi gambaran ini dunia kita. Maknanya luas sungguh neraka tu macam lautan sebab dia akan jadi berapi. Okey, dan Allah Taala sebut ini akan berlaku pada tiupan sangka kala yang pertama. Kalau dahsyat ini yang pertama tuan-tuan, yang kedua nanti tiupannya lebih dahsyat lagi. Okey, jelas tuan-tuan? Boleh? Baik. Macam mana, ada soalan lagi Pak Syuaib daripada live? Tak ada. Okey. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-7. 7 sampai 13, yang ini sambungan pada fenomena yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua. 6 peristiwa yang berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. Kita dah selesai 6 fenomena yang berlaku pada tiupan sangkakala yang pertama. Baik. Ayat yang ke-7. Ada soalan? Pada sempurna yang dalam ayat pertama ni, masa itu ketika itu orang-orang mukmin dah dimatikan. Kalau ikutkan pada waktu kiamat nanti, memang tak ditinggalkan orang-orang mukmin ni. Memang tak ada yang tinggal. Yang tinggal masa tu hanya orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita ulang lagi sekali. Tengok pada surah Az-Zalzalah, Allah Ta'ala sebut wa qalal insanu ma laha. Orang yang berlakunya kiamat tu, dia duduk di bumi masa kiamat tu, dia akan kata Allah wa qalal insan. Manusia itu akan kata ma laha. Ni apa benda ni? Maknanya masa tu dia tidak ada agama lagi. Allah tak kenal, dia tak tahu kiamat apa. Dia rasa benda tu benda yang mengejutkan. Sedangkan kalau kita yang belajar agama, yang beriman dengan Allah ni, cerita kiamat tahu, kiamat kecil, kiamat besar. Orang yang zaman kita ni, yang mungkin tak berapa jaga ibadah pun, tahu juga ada kiamat kecil, kiamat besar. Tapi zaman tu, orang tak tahu belaka. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dah, Nabi sebut dah, fenomena tu berlaku macam mana. Datang matahari, keluar Dajjal, keluar Dabbar, keluar Dukhan, benda tu nampak. Tapi bila kiamat, dia macam, apa benda ni? Benda tu macam benda yang pelik bagi dia. Dia tak tahu apa cerita. Nak tunjukkan zaman tu tak ada dah. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW sebut, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat melainkan masa tu tidak ada orang sebut kalimah Allah, Allah. Bukan kalimah subhanallah, bukan alhamdulillah. Allah pun orang tak sebut. Mana orang tak kenal Allah dah. Baru akan berlakunya kiamat. Selagi mana orang zikir Allah, selagi mana orang kenal Allah, selagi mana ada laungan azan, selagi tu tidak ada istilah, tidak akan berlakunya hari kiamat. Okay? Sampai tahap tu Nabi nak tunjuk dia berlaku pada saat orang dah tak kenal agama. Maknanya kalau dia Islam pun mungkin dari sudut kulit je lah, luaran je, generasi warisi je. Tapi dari sudut pengamalan, pengenalan pada agama tidak ada dah zaman tu. Baik, sebab itu tuan-tuan bila minta umur panjang ni tak usah lah. Tak usah lah. Jadi ada dua je tuan-tuan minta umur panjang ni. Satu, kalau umur panjang sampai kiamat, kita rasa kita kata kita boleh tempuh tak saat ni? Tak boleh. Kedua, umur panjang ni, umur panjang kita nak panjang sampai mana? 70 tahun kuat lagi lah, gagal. Sampai 80, 90, kita takut panjang usia kita dalam kita susahkan orang lain. Kita dah mungkin nyanyuk, kita mungkin dalam keadaan uzur, kita susahkan anak kita, menantu kita, orang benci kita pula, nak buat itu susah, mak lah ni. Kita tahu, kita punya had kita dah tahu dah. Mana yang terbaik lah untuk kita. Kita minta pada Allah, kalau umur tu panjang untuk ketaatan, aku mampu lagi untuk urus diri, kau izinkan. Tapi kalau tak perlu, tak payahlah. Bila kita fikir macam tu tuan-tuan, kita tahu had kita sebenarnya tak panjang dah. Dia baki berapa tahun lagi. Tak perlulah nak buat benda-benda lara, buat benda-benda, lebih tingkatkan kepada amalan kita. Fokuslah kepada goal kita yang kita nak capai pada hari selepas kematian nanti. Okey? Ini kita punya target kita lah. Okey, baik. Tengok tuan-tuan, ayat yang ke-7 Allah Taala sebutkan wa idzan nufusu zuwijat. Sini ada beberapa tafsiran dan apabila jiwa-jiwa zuwijat akan dipasangkan, akan dipertemukan. Roh-roh nufus ni roh-roh, diri-diri manusia ni akan dipertemukan. Zuwijat ni kan daripada kalimah zauj, dipasangkan,
Ataupun kita panggil isteri kita zaujah, isteri kan, maknanya dikahwinkan. Ada dua tafsiran. Pertama, masa tiupan sangkakala yang kedua ni, masa itulah berlakunya kebangkitan daripada kubur. Dan masa tu roh akan dipasangkan semula dengan jasad dia. Masa mati dipisahkan roh dengan jasad. Tapi masa tiupan sangkakala yang kedua, maka berlakulah dipertemukan semula roh tu dengan jasad dia. Maknanya kita bangkit nanti dengan jasad kita. Sebab itu dia menjadi orang Quraisy menafikan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dia kata macam mana ada antara kita yang membakar jenazahnya, mayatnya. Ada yang buang di lautan, ada yang itu dah rosak, makan ulat sebagainya. Tiba-tiba kamu boleh cantum, boleh hidupkan balik. Ini antara dalil yang Allah Ta'ala sebutkan. Tidak menjadi satu masalah bagi Allah Ta'ala. Benda-benda yang mustahil ni mudah bagi Allah Ta'ala. Itu tafsiran pertama lah. Tapi tafsiran yang kedua, daripada Umar Al-Khattab, dia bawa satu hadis daripada Nabi SAW. Bila Nabi baca surah ini, wa idzan nufusu zuwijat, Nabi kaitkan dengan firman Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiqunal awwalun ulaikal muqarrabun. Dan surah Waqiah, Allah Ta'ala kata apa? Pada hari kiamat tu nanti, mana hari ni yang berlaku ni, wa idzan nufuzu zuwijat ni, iaitu manusia akan dibangkitkan dalam 3 golongan. Golongan pertama, golongan kanan. Siapa yang duduk di golongan kanan, ni golongan yang bahagia. Manakala duduk yang di golongan kiri adalah golongan yang celaka. Dan golongan yang ketiga adalah golongan al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya kalimat zuwijat di sini, roh akan dibangkitkan dengan mereka yang sama-sama amalan dengan dia. Orang soleh dibangkitkan dengan orang soleh, orang yang tak soleh dibangkitkan dengan orang yang tak soleh, dan golongan muqarrabun akan dibangkitkan dengan golongan muqarrabun. Di sini tuan-tuan menjadi satu pengajaran besar. Hidup dekat dunia ni, pilih kawan yang betul. Ikuti orang yang betul, cintai orang yang betul. Kalau hari ni dekat dunia, idola kita, kalau anak-anak kita, K-popnya, J-popnya, Hollywoodnya, pelakonnya, aktrisnya kan. Tuan-tuan dah faham maksud saya? Tuan-tuan bangkitlah dengan mereka dekat hari tersebut. Dan kita tahu bangkit kita dengan tersebut, kita duduk di tempat yang mana. Jadi memilih kawan yang betul, idola yang betul, mencintai orang yang betul, itu perkara yang betul. Sepatutnya. Sebab itu Nabi sebut, kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu cintai. Kita mencintai Nabi, bangkit dengan Nabi. Kalau tidak, samalah dengan orang yang tu. Kita duduk nanti bangkit tuan-tuan, itu ketakutan bagi kita. Kita bangkit, kita dah tahu dah kita ke mana sebenarnya. Sebab itu gambaran awal daripada Allah Ta'ala. Saya nak bagi macam ni. Kata Imam Qurtubi tuan-tuan, kubur ni, dalam kubur, maksudnya dalam kubur ni kan dia menjadi lubang-lubang, sama ada lubang syurga ataupun lubang neraka kan. Nabi sebut kan. Kata Imam Qurtubi, lubang neraka, lubang syurga tu seolah-olahnya kalau dekat dunia ni, ada orang digantung hukuman gantung, bunuh. Sebab dia bunuh, dia kena hukuman gantung sampai mati. Hukuman tu belum jatuh lagi kat dia, tapi dah ditunjuk depan dia, ni tali gantung dia. Apa perasaan kita? Takut kan? Itu keadaan dia. Dan macam tu juga orang yang dibangkitkan nanti dalam keadaan dia tahu dia duduk di golongan mana. Benda tu sebenarnya dia dah tak fikir dah. Dia dah rasa aku ahli neraka lah, sebab aku dah dibangkitkan dengan golongan ni. Jelas tak? Kita dah duduk di golongan ni, kita dah tahu dah. Bahkan orang mukmin pun, walaupun dibangkitkan dengan orang-orang mukmin yang lain, dia pun tahu dia masih lagi tak selamat sebab keputusan belum keluar. Walaupun dia duduk dalam golongan mukmin, tapi dia tahu keputusan belum keluar. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi orang yang dibangkitkan dengan golongan-golongan ni, tuan-tuan bayangkan. Tengok-tengok bangun, yang ni aktris Bollywood, ni Hollywood, yang ni Mallywood, semua tengok tak ada nasib lah ni. Nasib kita tak cerah ni. Macam kita lah ambil exam, kita dah, orang dah masing-masing bilik kita dah. Awak bilik ni, ni semua geng-geng fail ni. Memang nasib tak baik lah. Kita dah tahu nasib kita macam mana. Itu gambaran Allah. Tujuan dia untuk menambahkan lagi ketakutan pada diri kita untuk nasib-nasib yang berikutnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Ayat yang ke-8 tuan-tuan. Ayat 89 ni dia ayat yang sama. Allah Ta'ala sebut wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kata Allah Ta'ala, dan apabila al-mau'udah, anak-anak perempuan yang telah dibunuh, su'ilat, akan ditanya oleh Allah Ta'ala, bi ayyi dhanbin qutilat, apa dosa kamu sebab kamu dibunuh ni.
Tuan-tuan rasa ayat ke-8 ni pelik ke tidak? Yang masa zaman jahiliah tu, Zaman jahiliah. anak perempuan dia Ah. bukan anak dia, Ah. anak perempuan dia tak nak. Ya, betul. Tapi rasa pelik tak ayat ni? Pelik tak? Sebab Allah Ta'ala sebab apa kan? Kenapa anak bayi perempuan pula ditanya? Ah. Dia tak bersalah. Ya. Tanya. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, Allah tanya pada bayi perempuan yang dibunuh. Sedangkan dia tak buat apa-apa pun, dia tak tahu pun. Kenapa Allah tanya dia? Kenapa tak tanya pada ibu bapa dia? Kenapa tuan-tuan? Pelik tak soalan ni? Pelik kan ayat dia? Kenapa Allah tanya pada bayi perempuan, tak tanya pada pembunuh tu? Allah tanya pada bayi ni. Pertama, sebab Allah benci sungguh dengan perbuatan tu. Allah Ta'ala tak nak cakap langsung dengan parent dia ataupun orang yang membunuh dia. Tak nak cakap. Sebab Allah benci sungguh. Ini maknanya perbuatan ni. Okey, baik. Ayat 89 ni tuan-tuan, dia bukan sekadar cerita tentang jahiliah. Sebenarnya, cerita kalau kita study sirah, yang membunuh anak-anak perempuan ni bukan semua Quraisy, bukan. Tak silap saya ada 2 kabilah sahaja. Bani Tamim dengan satu lagi Bani ni. Ada 2 kabilah. Mungkin ada lebih lagi lah. Tapi dia bukan majoriti. Hanya kabilah-kabilah tertentu saja yang ada tradisi ni. Dia sampai tahap membunuh macam ni tuan-tuan. Bunuh dekat sini. Masih isteri dia nak bersalin. Contoh kita lah, dah masuk labor room, bapaknya dah gali lubang dah. Isteri dia masuk labor room ni, bapak dia dah gali lubang. Kalau kita duduk berdoa lah, minta lah pertolongan ke apa kan, dia tak. Dia dah gali lubang. Keluar je perempuan, pum, masuk terus. Ada juga yang riwayat kata, bila isteri dia mengandung saja, dia dah bawa isteri dia keluar daripada kampung. Duduk satu kampung yang lain supaya orang tak tahu isteri dia mengandung ke tidak. Konon-konon macam bermusafir lah. Maknanya kalau dia anak lelaki, dia bawa balik. Kalau perempuan, dia bunuh macam tu je. Dia nak takut sangat pada benda yang mengaibkan. Sebab bagi dia, anak perempuan ni bukan satu pelaburan yang baik. Sebab itu Nabi nafikan. Tak salah saya, satu hadis kata Nabi, siapa yang ada anak perempuan 3 orang, dia jaga sungguh, dia masuk syurga. Tak salah saya hadis tu. Yang betul kan? Ada riwayat Imam Muslim. Sebab Nabi nak counter balik. Sebab Nabi Allah tak ada 4 anak perempuan. Seorang je anak lelaki. Ini riwayat sahih lah yang kata Nabi ada 5 orang. Ada yang sepakat ulama. Yang kata, ada yang kata 6 orang. Seorang lagi. Okey. Baik. Jadinya tuan-tuan, orang Quraisy pada zaman tu memang dia bunuh anak dia. Sebab dia kata anak ni, anak perempuan bukan satu pelaburan. Satu, kalau perang dia tak boleh backup keluarga. Tak jadi kekuatan pada kabilah. Kedua, dia bukan mesin duit untuk keluarga. Sebab dia tak boleh bekerja. Bahkan dia seolah-olahnya kita menjaga seorang anak yang menjadi liability untuk kita. Dah besar nanti kita jadikan anak kita tu kahwin orang lain, dia jadi hamba pada orang tu, kabilah tu. Faham tak? Itu situasi pemikiran. Inilah tuan-tuan, orang yang tak berpegang dengan syariat mudah sangat ditipu dengan syaitan. Kita ni kadang ada benda yang kita tak boleh fikir tuan-tuan, tapi ikut saja syariat, Allah Ta'ala tunjuk jalan betul. Di zaman tu dia rasa itulah yang dipikir. Kalau saya jaga dia ni satu beban saya. Saya jaga, besarkan dia, sekolahkan dia, pandaikan dia. Satu masa nanti dia kahwin orang lain, dia jadi hamba pada orang tu. Saya tak dapat apa-apa. Beban saja. Jadi bunuh sajalah. Selesai. Baginya macam tu. Okey. Baik. Pertama tadi saya sebut tuan-tuan, kenapa mereka dibunuh? Kenapa Allah Ta'ala tanya? Sebab Allah Ta'ala benci sungguh dengan perbuatannya. Allah Ta'ala tak nak tengok dan tak nak bercakap dengan parent yang membunuh tu. Yang kedua, di sini menjadi hujah. Allah akan pertahankan hak orang yang dizalimi. Dia bukan cerita pasal ni je saja tuan-tuan. Maknanya semua orang yang ditindas, yang dizalimi dekat dunia, semuanya Allah akan beri hak pada dia untuk bercakap dan bersuara, menegakkan hak dia. Kita dekat dunia tuan-tuan ditindas dan sebagainya, kita bolehlah lawan selagi boleh lawan. Tapi kalau dah cukup masa tuan-tuan, tak apalah. Saya mesti akan dapat hak saya dekat akhirat. Tak dapat dunia, dapat dekat akhirat. Yang ini jaminan Allah, menunjukkan keadilan Allah pada hari kiamat. Ayat ni kita dah rasa lega dah tuan-tuan. Apa-apa orang cerita pasal tanah, saya tak dapat tanah saya, orang dapat gaji sekian, saya tak dapat, tak apalah. Allah Ta'ala maha adil. Ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan selesaikan semua perkara-perkara yang dizalimi. Baik. Ayat 89 tuan-tuan, walaupun ni Allah Ta'ala sebut yang dibunuh ni adalah anak perempuan yang akan ditanya. Kalaulah orang jahiliah tuan-tuan bunuh anak perempuan, Allah benci. Orang kita, anak laki pun dia bunuh, anak perempuan pun dia bunuh. Bunuh macam mana tuan-tuan? Taklah sampai tahap gali lubang, tapi dia gugurkan. Kan? Kita lebih jahil daripada diorang. Lebih jahil daripada zaman dahulu lagi.
Kalau kita kata ni jahiliah ni teruk sangat, kita lagi teruk. Kita ada agama, mereka tak ada agama. Walaupun syariat Nabi Ibrahim, tapi jauh zaman tu. Kita ada agama, kita lagi tergamak buat. Kita lebih jahil. Sebab itu, kita duduk di akhir zaman ni, kita mengumpulkan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan purba ni. Walaupun zaman sekarang tuan-tuan, ada penyakit masyarakat kita dengan handphone, dengan sebagainya. Tapi masyarakat kita melakukan dosa-dosa silap. Contoh zaman Nabi Musa, penyakit mereka adalah penyakit sihir. Zaman kita ada ke tidak sihir? Ada. Zaman Nabi Lut, mereka ada penyakit gay dan lesbian. Zaman kita ada ke tidak? Ada. Tapi lebih dahsyat lagi, kita ada transgender pula, tukar jantina. Orang dulu tak buat. Kan? Zaman sebelum tu tak, Nabi Shu'aib AS, zaman tu orang buat penipuan dari sudut timbangan dia, takaran dia. Zaman kita berlaku ke tidak? Berlaku. Riba lagi, bertambah lagi dahsyat lagi. Zaman Nabi orang bunuh anak perempuan. Zaman kita bunuh dua-dua, laki perempuan bunuh. Tuan-tuan rasa selamat ke? Tak selamat. Kita mengumpulkan semua penyakit-penyakit, dosa-dosa silam. Orang dulu dia buat satu dosa, tak buat dosa lain. Kita tak, semua dosa kita buat. Itu masyarakat kita hari ni. Ini Allah Ta'ala nak sebutkan. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat di sini sebenarnya nak cerita, kalau orang dahulu aku benci kerana dia bunuh anak perempuan, kita zaman kita bunuh laki dan perempuan. Yang bersama Allah Ta'ala berikan hak untuk kita untuk pertahankan hak masing-masing. Okey, baik. Ayat yang ke-10. Ada soalan lagi tuan-tuan? Tak ada. Ayat yang ke-10 kata Allah, wa idzas suhufu nusyirat. Yang ini kata Allah, nanti pada tiupan sangkakala yang kedua, dan apabila suhuf, lembaran-lembaran catatan amalan kita, nusyirat. Nusyirat ni maksudnya kalau di sini ditulis dibuka kan? Hanya bukan. Nusyirat ni kalimah betulnya dibentangkan. Sebab tuan-tuan, kita punya buku amalan dalam hadis Nabi SAW, dia sejauh mata memandang. Dia akan dilepaskan tu, dia macam scroll. Itu maksud suhuf. Ada lembaran-lembaran. Dia akan dilepaskan tuan-tuan, dia akan sejauh mata memandang. Tuan-tuan tengok. Sebab suhuf dia ada beza, beza al-kitab dengan as-suhuf. Sebab itu dalam Quran ni kita panggil kadang mushaf, kadang al-kitab kan. Kitab ni dia datang daripada kalimah kataba, maknanya dicatat, catat. Tapi suhuf dia ditulis dan dia dibaca. Itu suhuf. Dipanggil mushaf. Itu beza dia. Kitab benda yang mengumpulkan benda yang ditulis. Tapi suhuf, lembaran ni dia ditulis dan dia dibaca. Sebab kan orang, kalau orang dulu dia tulis atas lembaran, dia buka scroll tu, dia tulis untuk dibaca kan. Kitab dia dikumpulkan penulisan-penulisan, berbuku-buku. Jadi di sini Allah Ta'ala kata dia akan dilepaskan dia punya gulungan scroll tu, suhuf dia tu sejauh mata memandang. Dan yang dicatat adalah perkara yang dia buat besar dan perkara yang kecil sekalipun. Semua Allah catat, tidak ada yang terlepas. Okey, tidak ada yang terlepas. Nanti tuan-tuan akan jumpa surah Abasa, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi. Allah Ta'ala cerita tentang malaikat. Yang bercatat tu, malaikat yang paling amanah. Allah puji malaikat tu, Allah Ta'ala kata dia malaikat paling amanah. Dia tak akan culas. Satu perkataan pun dia tidak akan terlebih dan tidak akan terkurang. Tepat sungguh catatan malaikat tersebut. Okey, yang ni Allah Ta'ala akan bentangkan. Dan di sini tuan-tuan, ada satu lagi tafsiran moden. Dia kata sengaja Allah Ta'ala sebut kalimah di sini suhuf, bukan sekadar untuk dicatat dan dibaca. Tapi Allah Ta'ala juga gandingkan Quran kita dengan kalimah suhuf, iaitu mushaf. Sebab Allah Ta'ala nak kata, manusia yang abaikan mushaf, iaitu Quran, maka mushaf catatan amalan dia akan jadi bahana. Macam tu. Tuan-tuan kembali pada mushaf Quran, selamatlah mushaf amalan kita. Tuan-tuan abaikan mushaf Quran, bahanalah mushaf amalan kita. Macam tu. Sebab itu digunakan kalimah suhuf, kalimah yang sama. Jelas Baik. Masa dibentangkan nanti tuan-tuan kita punya catatan amalan ni, dia akan turun macam, ada satu riwayat, saya lupalah. Dia turun macam hujan ni. Maknanya dia akan berterbangan kembali kepada orang yang melakukannya. Mana catatan tu akan dikembalikan kepada kita. Kemudian tuan-tuan, masa tu akan dibentangkan. Dan masa dibentangkan tu Allah kembalikan semua ingatan pada perbuatan yang kita lakukan. Ini beza dengan dunia. Dunia, apa yang kita buat semalam tak ingat dah. Kadang-kadang ada orang cakap, awak cakap macam inilah semalam. Ya ke saya cakap? Kita lupa. Tapi waktu tersebut Allah datangkan semua ingatan pada kita. Dan masa tu diletakkan buku catatan amalan ni dibuka depan kita. Masa tu tuan-tuan, Allah akan tanya kita satu persatu. Kamu tengok amalan kamu, bagi tahu pada aku betul ataupun tidak. Maknanya kalau ada terkurang bagi tahu, kalau terlebih bagi tahu. Tapi kata Nabi SAW, tidak ada satu pun yang dapat sanggah catatan tersebut. Tidak ada satu pun.
semua akan mengiyakan, yang ini saya pernah buat, yang ini pernah saya niatkan, yang ini pernah saya lihat dan sebagainya. Tuan-tuan kena fikir satu je. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, semua umat aku akan masuk syurga. Nabi sebut semua tau, tak terkecuali, semua masuk syurga. Tetapi golongan yang enggan. Semua masuk syurga ni, takdir, tapi golongan yang enggan. Sahabat tanya, siapa golongan yang enggan? Iaitu orang yang tak mentaati Allah dan Nabi SAW. Pilihan mentaati Allah tu pilihan kita. Kalau ikutkan takdir kita, memang semuanya masuk syurga Allah. Tapi orang yang enggan, yang memang tak nak masuk syurga. Sebab apa? Tuan-tuan tengok amalan kita. Pahala satu amalan Allah gandakan. Dosa Allah tak gandakan. Amalan kecil je, tapi kalau niatnya ikhlas, boleh jadi 700 kali ganda. Dia buat sekian pahala selawat 10 kali ganda. Baca Quran 100 kali ganda. Semua berganda-ganda-ganda. Tapi dosa, selagi tak buat, selagi itu tak tercatat. Dah buat satu je catatan dia. Tapi macam mana dosa boleh lebih berat daripada pahala? Yang ni bukan untuk orang tuan-tuan, ni semua untuk kita muhasabah diri kita. Kenapa saya boleh masuk neraka? Saya dimurkai oleh Allah, sedangkan maknanya kurang sungguh amalan yang kita buat kebaikan ni, sampai dosa yang satu-satu catatan tu lebih berat daripada amalan kita yang berganda-ganda ni, yang digandakan pahala. Okey, tuan-tuan boleh Baik. Saya macam bebel pula. Tapi kadang amalan baik itu dah dipadamkan disebabkan sebab-sebab. Betul. Apatah lagi Nabi sebut nanti dekat akhirat kita ni dalam keadaan muflis. Maknanya kita buat jahat dengan orang, pahala kita tu transfer pada dia. Kan? Kalau amalan kita dah habis, dosa dia transfer pada kita pula. Itu yang menyebabkan pahala kita ni habis. Itu yang akan jadi timbangan kita akan jadi dosa kita akan jadi lebih berat daripada tu. Maknanya jagalah. Hubungan dengan Allah jaga, hubungan dengan manusia pun kita sama-sama jaga. Betul. Ujub, semua tu ni. Benda yang sangat susah, tapi Allah Ta'ala Maha Adil lah, Maha mengetahui. Kita buat, kita taubat, insya-Allah lah Allah Ta'ala ni kan. Asal ada perasaan yang tak baik saja, segera istighfar kan. Sebab itu bila minta dalam hidup ni, ya Allah, bukan sekadar tunjukkan aku jalan yang benar, tapi luruskan juga hatiku ni. Sebab Allah yang memegang hati ni, Allah Ta'ala lah yang akan bimbing hati kita ni supaya sentiasa dalam niat yang betul, ikhlas kan. Jangan takabur, ujub dan sebagainya. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tengok ayat yang ke-11. Allah Ta'ala sebutkan. Kita berhenti sampai ayat berapa ni tuan-tuan? Sikit lagi mungkin sampai 14 lah, saya berhenti kat sini Nanti yang 15 nanti kita sambung chapter yang kemudian Okey. Ayat yang ke-11 kata Allah, wa idzas samaa'u kushitat. Kata Allah Ta'ala, dan apabila langit akan dilenyapkan. Kushitat ni tuan-tuan, dia sebenarnya adalah step by step berlakunya kiamat di langit. Kan, langit ni mula-mula dia jadi infitar, kemudian dia jadi insyiqaq, dia akan terpecah, dirobek, dikoyakkan. Sampailah tahap pertama dikoyakkan dengan keadaan infitar. Kemudian dikoyakkan lebih besar lagi, insyiqaq. Dan kemudian dia akan kushitat ni tuan-tuan, dia sebenarnya maksud menanggalkan sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lain. Maknanya lekatan yang kuat. Di sini dalam bahasa Arab ada yang terjemahkan sebagai melapah. Maknanya menanggalkan kulit daripada daging. Benda yang sangat kuat ni, dia dah sebati dah ni, tapi dilapah, dibuka. Jadi di sini ada beberapa lah ulama cuba menghuraikan dan ikut pandangan masing-masing. Saya cuma nukilkan saja tuan-tuan. Ada yang mengatakan pertama, keadaan langit ni akan ditanggalkan setelah dia koyak rabak ni, jadi infitar, insyiqaq, kemudian dia akan jadi kusitat ni. Maknanya dia akan ditanggalkan daripada macam mana seolah-olahnya kalau tuan-tuan bayangkan dia ada frame dia, ada rangka dia akan ditanggalkan daripada rangka tu. Maknanya runtuhlah langit pada waktu tersebut, dia akan lenyap, hilang. Maknanya langit yang tuan-tuan nampak besar ni, dia akan jatuh nanti. Yang kedua, kushitat ni bila diistilahkan sebagai melapah, macam kulit yang dilapah ni, ditanggalkan satu ni, kulit ni, disiat ni. Bila kita siat tuan-tuan, pada kulit tu nanti akan berdarah kan, daging tu kan. Jadi ada yang mengatakan di sini menunjukkan cerminan langit ni dia bukan hilang, dia lenyap lah, tapi dalam masa sama dia menjadi reflect kepada keadaan di bumi. Contoh, hari ni kita tengok langit kita cerah, putih, biru.
menunjukkan bumi kita ni adalah reflect daripada kawasan yang tenang. Lautan yang jernih, bumi yang aman ni, dia jadi, langit jadi biru. Tapi bila langit ni bertukar jadi merah, seperti mana yang dilapah, maknanya berdarah nanti, dia adalah reflect kepada keadaan bumi yang hancur masa tu. Maknanya dengan lautan dah berapi, bumi hancur, matahari dah digulungkan oleh Allah, bintang-bintang dah berjatuhan, maknanya bumi ni hancur, langit tu bertukar warna menjadi merah. Okey, bertukar menjadi warna merah, menjadi reflect keadaan bumi yang masa tu dah jadi hancur, huru-hara. Baik, cuma ada yang pandangan yang lain tuan-tuan, saya tengok sikit Ada yang bawa pandangan lain, dia kata apa? Kalimah kusyitat tu antaranya Mujahid dan Ad-Dhahak, dia kata apa? Ni ulama dia kata kalimah kusyitat tu memberi maksud langit tu akan dibuka, maknanya ada terjemah lenyap, hilang kan, ada tu dibuka, maknanya hilang lah, tak adalah langit tu, dalam keadaan seperti mana dia menggelupas, maknanya ditanggalkan langit tu daripada tempatnya, hilang lah, maknanya sama juga istilahnya melapar, mengelupas dan sebagainya. Maknanya lepas ni tuan-tuan kita tengok alam, bukan sekadar kita rasa syukur pada Allah, tapi kita dah boleh bayangkan kehancuran yang akan berlaku. Ini benda yang pasti berlaku. Saya ulang sekali, Allah Ta'ala sebut kalimah past tense setiap ujung tu, sifat dia tu, perbuatan tu dengan past tense, maknanya ini pasti berlaku. Kaji macam mana pun dunia ni punya pergerakan, dia akan ada tempoh had dia, dia akan berlakunya kehancuran. Baik, tengok ayat yang ke-12, Allah Ta'ala sebutkan wa idzal jahimu su'irat, iaitu kata Allah Ta'ala apabila neraka jahanam itu akan dinyalakan. Okey, nyala macam mana tuan-tuan? Apinya itu akan ditambahkan lagi kepanasan dia dan ditambahkan lagi bahan bakar dia. Tuan-tuan tengok pada surah Abasa. Ini sebab surah ni dia berturutan, Allah Ta'ala sambung lagi cerita dia. Tuan-tuan tengok surah Abasa, tengok pada ayat yang ke-40, 41, 42. Allah Ta'ala kata wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu tersebut manusia mukanya pada hari itu dalam keadaan ghabarah, iaitu dalam keadaan berdebu. Maknanya kerana api itu terlalu panas, membakar sampai menghitamkan wajah penghuni-penghuni neraka. Kenapa Allah Ta'ala sebut wujuh? Wujuh ni wajah-wajah merujuk kepada, dia wakil kepada anggota badan. Kita sakit perut tuan-tuan, orang tak tahu perut kita sakit, melainkan nampak pada wajah. Nak berkerut je, kenapa Bang Syuaib? Sakit perut Ustaz. Kita tengok perut Bang Syuaib, okey. Tengok muka, tahu sakit. Maknanya muka tu adalah menjadi wakil. Sengaja Allah Ta'ala sebut wujuh, supaya nak bagi tahu itu ahli neraka, keseluruhan dia dalam keadaan berdebu wajahnya. Dirinya itu kerana kepanasan di dalam neraka. Kemudian kata Allah Ta'ala, tarhaquha qatarah, dan dia akan ditutup lagi dengan kegelapan, akan dihitamkan lagi keadaannya. Maknanya api itu lagi membakar, panas. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ulaika humul kafaratul fajarah, dan mereka itulah orang-orang kafir lagi derhaka. Jadi ayat surah At-Takwir Allah kata wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam itu dinyalakan oleh Allah Ta'ala, ditambah lagi bahan-bahan bakar yang membakar kepanasan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Muluk, ada surah Al-Muluk tak? Kita sentuh sikit. Sekejap. Saya rasa saya pernah sentuh sikit Al-Muluk tuan-tuan. Surah Al-Muluk ni tak ada ni. Tak ada. Kalau tuan-tuan tengok pada surah Al-Muluk, Allah Ta'ala sebut surah Al-Muluk ni ada beberapa cerita dalam neraka yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muluk. Sempat ke tuan? Kita habiskan je ke kita sambung nanti minggu hadapan. Cuma saya nak sebutkan, Allah Ta'ala bayangkan manusia dalam neraka, kan Allah Ta'ala sebut fi ashabis sa'ir. Ada dialog, kalau tuan-tuan surah Al-Muluk tu ada dialog antara penjaga neraka dengan penghuni neraka. Masa dialog tu dibualkan tuan-tuan, Allah Ta'ala kata mereka ni adalah fi ashabis sa'ir. Dia ni duduk di dalam api tu. Maknanya apa? Dia dah tengah dibakar,
ada dialog tu. Dialog tu adalah dialog kita sebut sebagai siasaan mental bagi penghuni-penghuni neraka tu. Saya nak cerita macam mana Nanti tuan-tuan, minggu depan kalau kita sambung nanti, saya akan detailkan yang bahagian dengan neraka ni. Cerita surah Al-Muluk tu. Nanti kalau tuan-tuan akan tengok betapa azabnya Allah Ta'ala bayangkan penghuni neraka sebab dia duduk dalam api tu, kemudian ada dialog perbualan tu dan penghuni neraka sebut dia menyesal. Allah Ta'ala kata, kamu dia sini kata apa Allah Ta'ala turun sekejap. Saya tak ingat ayat dia. Sekejap. Okey. Tuan-tuan tengok nanti Allah Ta'ala sebut, tu ayat 10 kan. Sebelum tu Allah Ta'ala sebut, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Bila okey, sebelum tu tengok ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz ni, neraka ni meletup kerana marah. Betul-betul meletup. Kullama ulqiya fauj, penghuni neraka akan dicampakkan dalam keadaan berkumpulan. Fauj itu maknanya satu gerombolan. Ini nak cerita pasal sahabat ni tuan-tuan, kenalan kita. Kawan-kawan ni kena pilih yang betul. Sebab dia menarik kita sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dah masuk neraka, Allah tanya dia, penghuni penjaga neraka tanya, macam mana kamu ni masuk neraka, adakah tak datang tukang peringatan pada kamu? Nadhir kat sini macam-macam terjemahan tuan-tuan. Ada ulama kata nazir merujuk pada Nabi, Rasul, sebab itu dia kat sini dia nakirah, kata nama am. Dan juga nazir kat sini bermaksud uban. Peringatan juga ni uban ni. Dah datang kepada kamu. Qalu bala. Penghuni dia kata, ya, datang dah. Rasul datang dah. Tanda-tanda kematian, kiamat ni semua datang dah. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Dah datang dah tanda-tanda ni, fakadzabna, tapi kami dustakan. Kami nafikan, kami tak endah, kami ketawakan. Wa qulna, dan telah kami katakan, ma nazzalallahu min syai'. Tuan-tuan nampak Allah Ta'ala sebut, wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ma nazzalallah tu tuan-tuan merujuk pada ayat ni adalah penghuni neraka yang beriman dengan Allah tapi cara hidup dia tak macam orang beriman. Maknanya dia ni orang bertuhan ni. Sebab Allah Ta'ala sebut kalimah Allah tu. Ya, Tuhan turunkan ni peringatan ni. Allah sebut. Orang ni kata, ya, Allah turunkan peringatan pada kami. Tapi kami adalah fi dhalalin kabir. Kami ni duduk dalam kesesatan yang benar. Maknanya hidup dia bertuhan tapi kehidupannya tak ada Tuhan. Siapa tuan-tuan? Kita kan. Saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari kiamat, tapi cara kita berhidup ni macam tak ada agama. Macam tidak ada Tuhan. Tak cukup dengan tu, dia kata lagi, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka kata kami ni mendengar, menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, dan kami ni berada di dalam api yang membakar ni. Ni maknanya apa tuan-tuan? Dia dah duduk dalam api baru dia menyesal. Penyesalan tu nak menunjukkan dalam keadaan terbakar. Ni siasaan psikologi mental. Menyesal lah ni. Dah kena bakar ni baru nak kata saya ni dulu diberi telinga dengar, saya guna akal berfikir dah, tapi saya tak dapat apa-apa pun. Saya menafikan, saya itu dan sebagainya. Fa tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya, saya mengaku saya melaku salah. Tapi penyesalan ni dah tak berguna. Ni macam orang macam ni tuan-tuan. Kalau orang dah jatuh talak, isteri dia kata tak payah rujuk bang, saya tak nak abang dah. Dia meroyan tu, dia ulang cakap benda yang sama kan. Tapi benda tu sebenarnya tak menyelesaikan masalah dia, tapi menambahkan masalah mental pada dia. Ini Allah Ta'ala sebutlah pada ayat ni. Nanti tuan-tuan saya akan sentuh ni pada minggu hadapan untuk kita nampak sikit gambaran cerita tentang neraka Jahannam. Baik, ayat yang ke-13 Allah Ta'ala sebut wa idzal jannatu uzlifat. Dan kata Allah Ta'ala, dan apabila syurga itu nanti akan didekatkan. Okey. Tuan-tuan perhatikan surah Abasa, tengok pada ayat yang ke-38 dan 39. Ayat sebelum tadi tu, 38, 39. Allah Ta'ala sebut apa? Pada hari tersebut banyak muka penghuni-penghuni syurga yang berseri-seri wajahnya, kenikmatan yang berganda-ganda sampai naik seri pada mukanya. Kemudian kata Allah, dahikatum mustabsyirah. Mereka dalam keadaan ketawa
dan mereka dalam keadaan gembira. Ini gambaran Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan kena perhatikan kalimah uzlifat. Allah Ta'ala kata syurga tu didekatkan. Saya bayangkan macam ni tuan-tuan. Syurga Nabi sebut dalam hadis Nabi, syurganya punya haruman, bau dia bukan dah dekat baru bau tuan-tuan. Dia ratusan kilometer perjalanan ikut tahun ni. Mana Nabi sebut tahunan punya jalanan. Maknanya jarak kita nak pergi syurga ni beribu tahun kan perjalanan tu. Bukan kilometer, ribuan tahun. Jauh sangat. Tapi bau dia dah bau dah. Kalau kita lah tuan-tuan, macam mana saya gambar pada tuan-tuan Okeylah saya kata ada syurga dekat Perlis contohlah. Oh ni keadaan cantik tu. Kita sanggup naik pakai kereta ni, drive, bayar tol, bayar isi minyak nak pergi ke Perlis. Tapi ayat ni penghormatan pada penghuni syurga. Allah Ta'ala kata uzlifat. Syurga tu Allah dekat pada dia. Dia tak pergi pada syurga, syurga datang pada dia. Sedangkan bau syurga tu jauh boleh bau. Jauh boleh bau, tapi Allah Ta'ala dekatkan sebagai satu penghormatan. Okay? Kalau jauh pun manusia sanggup pergi, ini kan syurga yang didekatkan. Kemudian tuan-tuan, habis. Yang ni 6 cerita selepas tiupan sangkakala yang kedua. Jawabul qasam dia, penegasan daripada Allah daripada cerita-cerita ni, Allah nak kata alimat nafsum ma ahdarat. Iaitu kata Allah Ta'ala, maka pada saat tersebut setiap jiwa akan tahu apa yang telah dia kerjakan. Allah datangkan balik ingatan-ingatan kepada kita. Apa yang kita niatkan, apa dosa yang telah kita buat, apa peluang baik yang kita abaikan. Ni Allah tunjuk ni, kamu ada duit lebih, kamu ada rezeki lebih. Ni peluang kamu untuk beramal, kamu tak buat, kamu tak sedekah, kamu tak infak. Masa tu penyesalan, ketakutan, kerisauan semua datang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pada hari itu manusia akan dibalas walaupun amalan baiknya sebesar zarah, yarah. Allah Ta'ala kata yarah, dia akan dinampakkan balasan dia. Amalan jahat dia dibalas dengan sebesar zarah dan dinampakkan. Maknanya apa tuan-tuan? Setiap amalan dia nampak apa ganjaran yang dia dapat. Dia buat dosa, ni kamu punya balasan. Kamu buat syurga, ini balasan kamu. Semua ni menambahkan lagi ketakutan kita pada hari kiamat. Semua orang dah boleh jangka apa yang dia dapat. Cumanya, saya pernah sebut pada tuan-tuan, pada hari keputusan Allah, kadang-kadang ceritanya berubah. Yang sangka sebagai ahli neraka, tiba-tiba Allah Ta'ala beri pada buku amalan tangan kanan. Dan dia sangat gembira masa tu. Tak tahu, rupanya ada amalan-amalan yang dia tak sangka mengundang rahmat dan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Yang itu yang kita nak daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu kita kena belajar tuan-tuan. Ada benda yang kita tak tahu, amalan-amalan yang mungkin boleh menjemput rahmat dan pengampunan Allah Ta'ala. Antara yang Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Siapa yang kata dia cinta Allah, yang mengaku beriman pada Allah, fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi, ikut jalan Nabi, beramal macam Nabi, kehidupan macam Nabi. Allah jamin dua perkara. Yuhibbukumullah, Allah balas cinta dia. Kita sayang suami, suami tak tentu balas cinta kita. Suami sayang isteri, tak tentu isteri boleh balas. Tapi Allah kata yuhibbukumullah, kamu cinta aku, ikut jalan Muhammad, aku balas cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku ampun dosa-dosa kamu. Dua ganjaran. Ikut Nabi je, dua perkara dapat. Pengampunan, kecintaan Allah. Kalau Allah kata dia cinta kita tuan-tuan, dunia bahagia, akhirat bahagia. Sebab tak ada kekasih yang akan menzalimi kekasihnya kan. Tidak ada kekasih yang akan menyusahkan kekasihnya. Okay. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti dekat sini. Kita akan sambung lagi pada ayat yang berikutnya, 15 sampai ayat yang ke-29. Ayat yang ketiga. Yep. Tiga golongan tu satu depan dulu. Satu Golongan kanan, golongan kiri. Ini golongan-golongan special yang kalau kita tengok pada surah Al-Mutaffifin yang diangkat menjadi golongan golongan Al-Abrar tu. Al-Abrar, dia satu lagi darjat, satu lagi namanya Muqarrabun. Kan dia diiktiraf oleh golongan Al-Muqarrabun tu. Tak, surah Al-Mutaffifin. Pada ayat yang ke 18. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Ni golongan yang melakukan ketaatan pada Allah, yang luar biasa. Wa ma adraka ma illiyun, kitabu marqum yashhaduhul muqarrabun. Dia akan disaksikan oleh golongan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya ibadah memang luar biasalah. Tapi ada juga
golongan muqarrabun ni syuhada was-salihin, syuhada was-siddiqin, as-siddiqin wa syuhada was-salihin. Macam mana? Dia ada golongan-golongan dia, ada. Mana orang yang bercakap benar, orang yang soleh, orang yang mati syahid, golongan para nabi, dia duduk dalam level-level tu. Dia lebih daripada golongan tu, dia daripada golongan kanan lah. Macam kata macam mana, dia VIP memang hampir. Sebab itu Allah Ta'ala kata ulaikal muqarrabun, di golongan yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Akbar. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti dekat sini. Ada kesempatan yang lain, kuliah yang lain nanti kita akan sambung lagi pada ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini, dan semoga tuan-tuan kita dapat sampaikan kepada keluarga kita, kenalan-kenalan kita. Mudah-mudahan Quran ini menjadi petunjuk. Kita doalah sama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Quran ini jadi akrab dengan kita kan sepanjang hayat ni, supaya kita ambil pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayatnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wan nari jahannam, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.